أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. Sadaqallahu wa rasuluhu amma ba'd. Yang berusaha mengurusi surau yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah kita rafahkan kesyukuran kepada Allah. Pada malam ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata yang sebenar. Ilmu itu menjadi pembimbing supaya kita menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fasa yang terakhir, fasa yang ketiga, kita menyambut Ramadan, kita berusaha untuk meraih kurniaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitu al-'itqu minan nar, terpelihara ataupun dimerdekakan dari api neraka. Dan dalam fasa yang terakhir ini, Allah telah memberikan kelebihan untuk kita sama-sama kejar. Walaupun ia dirahsiakan, hikmah Allah rahsiakan malam Al-Qadar, untuk sama-sama kita bersungguh setiap malam untuk kita menumpukan pengabdian kepada Allah setiap hari tanpa meletakkan hari-hari secara spesifik. Cuma situasi yang berlaku ke atas umat Islam, kita selaku orang-orang yang beriman, di samping kita menumpukan ibadat fardi, ibadat secara peribadi ataupun individu kita juga perlu memahami dan menjaga ibadat kita dengan sesama umat Islam, iaitu mengambil tahu masalah mereka walaupun dalam bulan yang sepatutnya kita fokus untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara peribadi. Teringat dengan apa yang berlaku di Mesir dalam sekitar tahun lepas, di kalangan saudara-saudara kita di Mesir mempertahankan pemerintahan Islam Dr. Muhammad Mursi. Rata-rata mereka yang menjaga ataupun berhimpun di dataran Raba'ah merasa sedih. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa berjaga di dataran Raba'ah, sedangkan setiap tahun mereka beriktikaf di masjid ketika bulan Ramadan. Maka mereka bertanya kepada ilmuwan-ilmuwan, para ulama di kalangan gerakan Islam. Mereka bertanya, bagaimana keadaan kami? Selalunya setiap tahun kami fokus i'tikaf di masjid, tapi tahun ini kami berhadapan dengan musuh yang cuba untuk merampas hak, menyebabkan kami terpaksa duduk di dataran sehingga tak ada kesempatan untuk beriktikaf. Maka para ulama gerakan Islam menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW, ar-ribatu fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Menjaga sempadan hak, sempadan negara, sempadan hak, sempadan kekuasaan umat Islam, menjaga itu lebih baik daripada dunia dan segala seisi-isinya. Maka kita mengambil jalan tengah. Dalam keadaan kita fokus untuk mendapatkan malam Al-Qadar, jangan kita lupa untuk berkongsi dan memahami situasi dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam yang berlaku sekarang, terutamanya serangan terhadap Gaza. Dalam sekitar
10 Ramadan yang lepas untuk berinteraksi dengan masalah ataupun serangan Israel terhadap Gaza. Kita perlu memahami isu ini berdasarkan satu hadis. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam riwayat Muslim, ada juga riwayat-riwayat yang lain, riwayat daripada Bukhari, tetapi yang saya hafal daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sebutkan la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun wa hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wa syajar fayaqulul hajar wa syajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Nabi sebutkan tidak berlaku kiamat sehinggalah antara orang Islam dan Yahudi itu bertempur, dan dalam pertempuran tersebut golongan Yahudi ini dikalahkan, dan sehingga apabila mereka dikalahkan, mereka melarikan diri, menyelamatkan diri ke satu tempat, sehingga mereka menyuruh di belakang batu dan pokok kayu, sehingga batu dan pokok kayu boleh berkata-kata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakang aku, dan datang dan bunuhlah mereka kecuali Warqad. Sesungguhnya Warqad itu merupakan pokok yang dipunyai oleh Yahudi. Hadis ini, seingat saya, tak silap saya pernah huraikan dalam tahun lepas ke yang lepas-lepas. Cuma bila berlaku isu serangan ke atas Palestin, kita kena faham balik hadis ni. Sebab bukan semua ilmu yang kita dengar kita ingat terus. Boleh jadi satu ilmu itu kita perlu dengar beberapa kali baru kita faham dan kita ingat. Nabi sebut, bahagian yang pertama, Nabi sebut tidak berlaku kiamat sehinggalah antara orang Islam dan Yahudi itu bertempur, dan dalam pertempuran tersebut golongan-golongan Yahudi ini kalah. Dalam satu poin yang pertama, Nabi SAW menjanjikan kepada kita kiamat tidak berlaku sehinggalah Islam belum menang. Selagi mana Islam belum menang dengan kemenangan hakiki, selagi itulah kiamat tidak akan berlaku. Walaupun banyak ramalan yang mengatakan kiamat akan berlaku sekian, tetapi kita selaku orang yang beriman, kita kena yakin, jangan bimbang. Selagi mana Islam belum menang, selagi itu kiamat tidak berlaku. Tapi jangan pula kita faham dengan kefahaman yang terbalik. Kita faham kalau macam tu jangan bagi Islam menang lah. Sebab kalau Islam menang, kiamat pula nanti. Sebab semua takut dengan kiamat. Dan Nabi janjikan selagi mana Islam belum menang, kiamat tidak berlaku. Membawa makna satu jaminan. Satu jaminan dan satu suntikan motivasi supaya kita yakin dengan kemenangan Islam. Jangan bimbang, Islam pasti menang. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan Yahudi itu sebagai al-Yahud, sebagai Yahudi yang ada alif lam. Kalau kita belajar bahasa Arab, satu perkataan yang isim kemudian diletakkan alif lam, bermaksud ia ma'rifah, bermaksud ada makna yang secara spesifik. Yahudi ini Yahudi yang bagaimana? Adakah bangsa Yahudi itu semata begitu sahaja, ataupun Yahudi yang bagaimana? Sedangkan kalau kita mengkaji berkenaan Yahudi, walaupun Yahudi yang ada sekarang ini, ada beberapa golongan yang dia Yahudi tetapi dia tak setuju dengan Israel. Dia Yahudi tapi tak setuju dengan negara Israel. Mereka menganggap negara Israel itu bukan negara Yahudi, sebaliknya negara Israel, negara Zionis. Di kalangan Yahudi yang menganut fahaman tradisi ortodok, yang kebanyakan mereka takkan duduk di Israel, tetapi mereka duduk di UK antaranya. Mereka ini kita iktibarkan, kita anggap seolah-olah ahli kitab. Mereka menganggap Israel negara haram. Sebab apa? Sebab bagi mereka Tuhan telah melaknat kita. Lebih kurang macam itulah. Tuhan telah melaknat kita kerana Tuhan telah berikan peluang kepada kita semua untuk berkuasa.
untuk berkuasa, untuk mempunyai empire, untuk mempunyai kerajaan, kuasa politik. Tuhan dah bagi peluang dulu. Tetapi masalah kita selalu khianat dengan Tuhan. Dan bila Tuhan hadiahkan kepada kita Nabi dan Rasul, kerja kita lah bunuh Nabi dan Rasul, maka Tuhan hukum kita dengan Tuhan mengharamkan ke atas kita mempunyai negara, mempunyai kuasa politik, mempunyai empire. Sebaliknya kita sekadar perlu jadi rakyat itu sahaja. Yahudi Ortodok bermaksud bukan semua Yahudi dimaksudkan. Dan dalam sirah Nabi pun, Nabi pernah minta tolong Yahudi, Nabi pernah minta tolong Yahudi, dan Nabi pernah minta tolong Kristian. Dalam hijrah sebagai contoh, Nabi pernah minta tolong Abdullah bin Quraiqin. Dan kalau kita rujuk dalam Quran, Allah sebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan Yahudi dan Kristian tidak akan redha dengan kamu selagi mana kamu tidak ikut telunjuk cara hidup mereka. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau nak katakan Yahudi sekadar Yahudi sahaja, Nabi pernah minta tolong Yahudi. Nak kata Kristian, Nabi pernah berinteraksi dengan Kristian. Apa maknanya? Diuraikan oleh para ulama tafsir, iaitu yang memang kita tidak boleh berikan sembarang ruang kepercayaan, iaitu Yahudi yang berkawan, yang baik, yang sama geng dengan Kristian, Kristian yang sama geng dengan Yahudi. Kristian begitu sahaja dia bahaya, tapi tidak sebahaya Kristian yang baik dengan Yahudi. Yahudi begitu sahaja dia memang bahaya, tetapi tidak sebahaya Yahudi yang baik dengan Kristian. Maka berdasarkan uraian tersebut, kita melihat tepat dengan karakter Zionisme itu, kerana Zionis sendiri walaupun sinonim dengan Yahudi, tetapi Zionis terpecah pada dua aliran, iaitu Zionis Yahudi dan Zionis Kristian. Maka secara realitinya Nabi sebutkan pertembungan Muslimin, pertembungan Muslimin dengan Yahudi sebenarnya merujuk kepada kita orang beriman ini akan bertembung dengan Zionis, dengan gerakan Zionis, pakatan Zionis. Dan mereka akan bersembunyi, melarikan diri, menyelamatkan diri di satu tempat. Kenapa dalam setiap isu Palestin hadis ini dibacakan? Dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan dah kerap kali dengar hadis ini. Setiap kali isu Palestin. Sedangkan dalam hadis ini Nabi tak sebut Baitul Maqdis, Nabi tak sebut Al-Aqsa, Nabi tak sebut Syam, Nabi tak sebut itu. Tetapi Nabi sebut mereka akan melari, akan menyelamatkan diri ke satu tempat. Sebab apa? Sebab Nabi sebutkan isyarat signal terakhir, Nabi sebut tempat itu yang ditanam pokok warqat. Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pokok warqat ini adalah pokok yang subur, yang ditanam sekitar Baitul Maqdis sahaja. Maka benarlah mereka membenarkan hadis Nabi SAW. Mereka menjadikan tebing barat itu sebagai kubur besar-besaran yang akan mereka akan temui segala ajar mereka di sana. Baik. Sehinggalah mereka menyuruh batu dan pokok kayu boleh berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi, ini Zionis di belakangku, datang dan bunuhlah mereka. Yang pertama, memang sampai satu saat pokok dengan batu boleh bercakap bagi maklumat pada orang Islam. Itu sampai satu masa akan berlaku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menggambarkan betapa jahatnya mereka, sehingga pokok pun boleh tahu dia ni jahat, batu pun boleh tahu dia ni jahat. Sampai tahap itu. Batu hidup lah, batu hidup lah. Kalau kita baca dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, Fathul Bari ni nama kitab. Nama kitab Syarah Sahih Muslim. Jangan silap sangka, salah sangka. Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Disebutkan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut batu ni hidup apabila selagi mana dia bersifat dengan sifat asal dia adalah hidup dan dia sentiasa berzikir kepada Allah. Tetapi kalau batu yang telah dipecahkan, batu yang telah dibukir, maka batu itu telah mati. Itu ilmu tambahan, tak penting mana pun. Baik. Sehingga sampai satu tahap semua orang tahu dia jahat.
Ni kapal terbang jatuh macam mana tuan? Kapal terbang, saya tembak. Macam mana? Apa pandangan tuan? Ha? Kita duk risau sebab bila saya baca balik, saya tengok balik keterangan daripada Rusia mendedahkan segala bukti-bukti bahawasanya mereka tidak terlibat. Sebaliknya yang tembak adalah Ukraine. Sebab Ukraine ini merupakan sekutu US. Ada setengah jam Panglima Tentera mereka briefing berdasarkan gambar satelit, berdasarkan radar, macam-macam semua. Memang dia sebut komplit. Tinggal sekarang Ukraine nak bagi jawapan dan US nak bagi jawapan. Sebab apa? Sebab dia kata memang ada jet Sukhoi Ukraine, dia terbang ikut kapal terbang MH17 tu, dan memang ada kesan tembakan. Bukan pakai bom itu sahaja, tapi memang ada kapal terbang yang ikut, jet yang ikut. Dan radar Ukraine dihidupkan full power waktu kejadian tersebut. Lepas kejadian tersebut, radar Ukraine hidup 3. Masa kejadian hidup semua 9 radar, tapi lepas jadi itu 3 radar hidup. Nampak sangat ada something wrong. Ini pendedahan daripada Rusia. Dan kita risau Malaysia jadi macam negara Czechoslovakia masa ambang Perang Dunia Kedua. Ambang Perang Dunia Kedua dijadikan satu negara kecil yang kononnya berkecuali, diganggu, kemudian Amerika marah, kemudian bertempur antara Allied dengan Nazi. Kita risau macam tu. Dan sekarang memang dia buat macam tu supaya dunia menyalahkan Rusia potential, dan US ada lesen untuk serang Rusia. Itu yang kita takut. Sebab dua-dua ni kuasa besar. Kuasa besar ni kalau perang, dia tak hancur, kita yang hancur. Kita risau. Baik. Maksudnya kalau terbang jatuh ni orang semua bengar kan. Tak kira lah dia Islam ke tak Islam, orang semua benci, tak setuju, marah. Baik. Kecuali Gharfat, sesungguhnya Gharfat itu merupakan pokok Yahudi. Yang pertama, memang mereka sedang giat menanam pokok Gharfat. Memang. Ini dalam pertemuan yang lepas, tak silap saya pernah cerita kan. Tapi mungkin ada jemaah-jemaah yang baru, kita boleh fahamkan kembali dan kita boleh faham, kita boleh ingatkan kembali. Yang pertama, kita akan memang berhadapan dengan pokok Gharfat. Memang mereka sedang giat menanam pokok Gharfat. Dan kita kena faham, golongan-golongan ini membaca Quran, membaca hadis. Bahkan mereka sangat mengkaji Quran hadis. Kita kaji Quran hadis untuk beriman, tetapi mereka kaji Quran hadis sebagai ramalan politik mereka. Itu beza. Sebab itu banyak ayat Quran sama dengan apa yang mereka buat. Banyak hadis sama sebagaimana yang mereka buat. Perkara yang mereka buat sama dengan Quran, sama dengan hadis. Sebab apa? Mereka menganggap Quran hadis itu sebagai bahan ramalan politik yang semestinya tepat. Baik. Itu yang pertama, kita akan berhadapan dengan Gharfat dan mereka akan menyorok di belakang Gharfat itu. Yang kedua yang diuraikan oleh seorang pengkaji, seorang ulama bahagian Usuluddin, bahagian dia banyak mengkaji dengan Israel ini, disebutkan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Gharfat ini Gharfat pokok, tetapi fasa-fasa awal yang perlu dilalui oleh umat Islam adalah Gharfat di kalangan manusia. Gharfat di kalangan manusia yang ditanam oleh Zionis ini di seluruh negara-negara umat Islam. Sebab kalau kita fikir secara rasional, kita takkan boleh berhadapan dengan Gharfat itu selagi mana negara-negara umat Islam ini masih dijajah oleh penguasa-penguasa sekular sehingga sekarang. Kita takkan boleh pergi ke sana. Sebab itu kalau kita lihat kembali sejarah perang-perang dunia. Perang dunia yang pertama untuk jatuhkan Empire Osmani. Itu tak sabar nak perang tu. Jatuhkan Empire Islam. Kemudian negara-negara Islam ini tidak ada penjaga. Dan bila negara umat Islam tidak ada penjaga, bagaimana mereka nak menguasai negara umat Islam? Iaitu tidak mereka memerlukan perang untuk wujudnya penjajah. Maka diwujudkan Perang Dunia Kedua ini secara ringkaslah. Dalam Perang Dunia Kedua itu dipastikan, terutamanya negara-negara umat Islam mesti ada
kuasa yang menjajah mereka. Sebagai contoh, tanah Melayu, British, mesti ada yang menjajah. Lepas penjajahan itu telah disinkroniskan, maka di akhir, ditamatkan Perang Dunia Kedua, maka mereka menjalankan tugas untuk menanam warkot di setiap negara umat Islam, iaitu dilatih, dikaderkan orang-orang di setiap negara umat Islam itu supaya menjadi pengganti ataupun ejen mereka. Ejen Zionis lah, ejen Zionis ataupun ejen yang dari sudut bahasa bawah tanahnya Freemason, untuk dilatih. Kemudian sampai satu tahap mereka telah pun terlatih dan dilihat berpotensi untuk menguasai negara tersebut, maka mereka berikan kemerdekaan. Mereka pun keluar tetapi meninggalkan anak-anak yang mereka telah latih. Maka anak-anak itulah yang berkuasa di seluruh negara umat Islam. Dan anak-anak itulah yang kerja mereka untuk menangani Islam, untuk menghapuskan Islam, untuk menangani gerakan Islam, untuk menyekat kebangkitan Islam bermula dari negara masing-masing. Maka warkot yang perlu dihadapi oleh seluruh umat Islam adalah kuasa-kuasa taghut di setiap negara mereka terlebih dahulu. Itu yang perlu kita faham. Sebab itu tak guna kalau setiap kali kita bincang berkenaan masalah Palestin, kita sekadar paparkan gambar orang kena tembak, gambar mati, gambar kesengsaraan. Itu sekadar kita beremosi kesian gitu sahaja. Sebaliknya umat Islam perlu diilmukan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Nak selesaikan masalah tersebut, kita tak boleh pergi ke sana terus. Sebaliknya kita kena selesaikan masalah di negara kita, negara umat Islam seluruhnya. Kuasa-kuasa taghut ini ditumpahkan terlebih dahulu, barulah kita boleh pergi ke sana. Sebagai contoh betapa Yahudinya yang berlaku di Mesir. Serangan ke atas Gaza sebenarnya merupakan kesan langsung daripada tumpahnya Mursi di Mesir. Kerana Mursi dilihat pembela umat Islam, dan apabila orang menguasai Mesir, bermaksud dia menguasai jalan masuk ke Gaza. Dan Mesir mampu memberikan tekanan pada Israel, mengancam survival Israel. Maka dia jatuhkan Mursi itu dalam apa jalan sekalipun dijatuhkan. Bila dijatuhkan, barulah Israel bebas untuk buat apa sahaja. Dan yang berlaku di Mesir, yang terbaru saya dapat tahu, kawan-kawan cerita, solat tarawih tak boleh lebih 40 minit. Dibuat undang-undang Jabatan Agama, Wizaratul Awqaf, Kementerian Agama di Mesir, dia buat solat tarawih tak boleh lebih 40 minit. 40 minit tu kira 40 minit macam mana? Bermula dari azan Isyak, tak boleh lebih 40 minit. Tak masuk akal lah. Awak ni Islam, sisi macam-macam orang, awak ni Islam tapi awak benci Islam sampai ke tahap tu. Tak masuk akal. Melainkan awak ni memang ejen. Cuba tuan-tuan fikirkan secara logik. Awak Islam tapi awak cukup benci dengan gerakan Islam. Tak terpelik. Awak Islam tapi awak cukup benci dengan kebangkitan Islam, benci dengan orang nak laksanakan Islam. Benda tu pelik. Tak masuk akal awak Islam dalam keadaan ini, melainkan awak ni merupakan ejen yang telah ditanam oleh musuh Islam. Apa lagi? Masjid yang ada aircon tidak dibenarkan untuk on aircon. Sebab apa? Membazir elektrik walaupun orang bayar. Tak dibenarkan on aircon, ni kena tutup aircon ni. Apa lagi? Siapa yang nak beriktikaf? Yang latest saya dapat tahu, masjid-masjid yang besar, siapa yang nak beriktikaf kena isi borang. Borang tu bukan nak isi soalan-soalan yang beriman, bukan. Soalan-soalan jahat apa? Soalan sebab apa awak beriktikaf? Apa yang awak dapat daripada iktikaf? Apa misi hidup awak? Apa yang awak nakkan dalam dunia Islam? Ditanya soalan-soalan yang memang nak trace siapa yang iktikaf ni yang terlibat dengan gerakan Islam ataupun ada roh kebangkitan Islam. Yang pertama, untuk pastikan orang tak iktikaf di masjid. Apa takut? Dan soalan-soalan itu soalan polis, bukan soalan Menteri Agama, soalan polis. Yang kedua, nak trace orang di kalangan orang yang beriktikaf ni mana yang ada roh gerakan Islam atau boleh diambil tindakan. Ni tak masuk akal. Bantuan datang untuk disalurkan ke Gaza, tiba-tiba Mesir yang sekat.
pintu Rafah untuk masuk bantuan. Tak masuk akal lah, awak ni Islam, awak ni Arab, tiba-tiba awak sekat jalan bantuan. Tak masuk akal. Walaupun awak tu bukan Islam, sekurang-kurangnya awak kena tahulah yang orang nak bantu tu orang Arab sama dengan awak juga. Walaupun awak ni tak Islam, awak kena tahu orang Palestin tu orang Arab sama dengan awak. Yahudi tu Yahudi, tapi dia sekat sebab apa? Memang agent. Maka untuk menyelesaikan masalah Palestin ini, masing-masing umat Islam perlu fokus dan perlu berperanan di setiap negara-negara mereka. Ditumbangkan setiap kuasa-kuasa taghut, ditumbangkan setiap kuasa-kuasa taghut, kerajaan-kerajaan yang jahat ditumbangkan terlebih dahulu, kerana mereka lah yang membela, yang melindungi, yang mempertahankan kepentingan-kepentingan Zionis sedunia. Maka oleh kerana itu, dalam kita memahami, berinteraksi dengan isu ini, saya kira apa yang telah disimpulkan oleh Nabi SAW merupakan satu huraian isu yang cukup padat kalau kita memahami konteks yang dipesan oleh baginda Nabi SAW. Jadi sambil kita merebut malam Al-Qadar, malam Al-Qadar yang dikaitkan dengan apa? Malam-malam yang ganjil. Memang sengaja Allah rahsiakan bila ia berlaku supaya kita bersungguh-sungguh setiap malam, dan mudah-mudahan kita dikurniakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Dan walaupun situasi sekarang biasalah, di akhir ni memang bila start orang buka lagu raya, memang kita dah hilang fokus. Buka radio ke apa, jalan-jalan kat bandar, lagu raya, kita akan hilang fokus. Jadi WhatsApp di dalam agung kena tetapkan kita kena struggle supaya kita fokus malam Al-Qadar ini dalam hari-hari yang berbaki dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Jadi rasa sekali itu saja. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.